Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan rahmatan lana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengerusi majlis kita pada pagi yang mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Malam ini adalah malam yang ke-23. InsyaAllah mudah-mudahan diturunkan pada kita pada malam ini Lailatul Qadar insyaAllah. Seterusnya kepada pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim ini, yang dulu zaman saya kecil-kecil dulu saya datang sini, namanya masih lagi MPSI, Mata Perguruan Sultan Idris. Tahun 70-an saya pernah berjalan di sini bersama dengan Allahyarham Perdana Menteri masa itu, Tun Abdul Razak. Kalau tak silap saya ada jubli emas dekat sini, dan saya bersama-sama dengan bapa saudara saya kat sini. Saya berjalan ikut dia. Alhamdulillah. Khususnya kepada hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang hadirin yang saya muliakan. Apakah yang bernilai di dalam kehidupan kita keseharian? Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun yang berjalan, apakah yang sebenarnya sangat bernilai di dalam kehidupan kita? Kalau kita meneliti kehidupan setiap minit, detik, saat, jam, hari, minggu, bulan sehingga tahun-tahun kita berjalan, kita sedar ataupun tidak bahawasanya kita diliputi oleh rahmat dan kasih sayang Allah. Kita jangan lupa bahawasanya tiap-tiap detik kehidupan kita dilingkungi oleh kasih sayang Allah, atau disebut juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan kita juga dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan cintanya kepada kita sebagai umat Muhammad. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, begitulah juga bahawasanya lambang daripada kasih sayang Allah itu kepada kita, bahawa Allah datangkan kepada kita seorang Rasul, dan bersama-sama dengan Rasul itu dijadikan kitab untuk kita panduan, untuk kita pandu kehidupan kita dengan kitab, dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kasih sayang Allah kepada kita, tuan-tuan sekalian. Kalau tidaklah kerana Rasulullah, maka sudah pasti Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kita kena ingat bahawasanya tuan-tuan sekalian, bila turun saja Al-Quran, bila Allah Ta'ala menjadi Al-Quran itu sebagai kitab pada Muhammad dan umatnya, maka secara automatik kitab-kitab yang lain terbatal segala hukum hakamnya. Termasuklah kitab Injil, termasuklah kitab Taurat, termasuklah Zabur dan sebagainya. Zabur, dalam kitab Zabur tidak ada hukum hakam. Zabur menumpang kitab Taurat. Dalam kitab Zabur hanya mencerita sahaja, menasihat sahaja. Hukum hakam tidak ada dalam kitab Zabur. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam menumpang hukum hakam daripada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kitab Injil begitu juga, hukum hakam yang ada dalam kitab Injil apabila turunnya Al-Quran, maka secara automatik terbatallah segala hukum syariat yang ada di dalam kitab Injil. Maka tuan-tuan sekalian, satu ketika dulu saya pernah bermujadalah, atau saya pernah bermuzakarah ataupun lebih kata berdebat dengan beberapa orang daripada penganut agama Kristian, dalam mazhab Protestan, dan akhirnya mereka masuk Islam. Di antaranya saya sebut namanya, di antaranya Michael Yeo, orang yang kuat pegang dengan mazhab Protestan dalam agama Kristian. Dan akhirnya dia menyerah kalah dengan mengatakan, bila dia menyebut bahawasanya akhir zaman nanti anak Nabi Isa yang muncul, dia kata bukan Nabi Muhammad yang muncul, maknanya agama Kristian yang akan memerintah pada akhir zaman. Saya kata itu tak dapat dibuktikan dalam agama kami bahawasanya Nabi Isa akan patuh dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab itu saya sebut dengan hadis yang jelas menyatakan bahawasanya ketika sembahyangnya Zuhur bersama dengan Imam Al-Muntazar, Mahdi Al-Muntazar, tuan-tuan sekalian, bukan Nabi Isa yang jadi imam, tetapi Imam Mahdi yang memegang mazhab, yang memegang agama Rasulullah SAW, memegang Al-Quran, maka dia yang menjadi imam pada ketika itu. Ini bukti yang jelas dengan nas-nas dan pemikiran yang logiknya, tuan-tuan sekalian. Maka apabila itu dibahaskan oleh beberapa orang daripada mazhab Protestan ni, maka mereka menyerah kalah, tuan-tuan sekalian, dan akhirnya mereka masuk Islam dengan sebab kekalahan mereka begitu. Yang saya nak sebut di sini, tuan-tuan sekalian, adalah keistimewaan Al-Quran itu sendiri sebagai rahmat Allah. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, bahawasanya disebutkan oleh seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari, kalau tak silap saya, tuan-tuan sekalian, dia pernah menyebutkan bahawasanya law dha'a alayya iqal al-ba'ir lawajadtu fil Quran man yadulluni alayh. Kalaulah aku kehilangan iqal unta aku. Iqal tu pengikat kaki unta, tahu tak? Dia sebenarnya iqal yang Arab Saudi pakai tu, yang atas kepala tu, itu iqal namanya. Jadi iqal tu, kalau sahabat dulu, iqal tu kalau dia musafir, dia akan bawa iqal tu. Iqal tu bila nak naik unta balik, dia akan ambil iqal tu letak atas kepala dia, menenung panas. Itu yang dipakai oleh orang Arab Saudi tu. Sebab tu orang Yaman dia tak pakai iqal. Saya duduk 4 tahun 5 tahun kat Yaman, dia tak pakai iqal. Sebab iqal tu dia serelum dekat lutut unta tu supaya dia tak berjalan. Satu je, bukan banyak-banyak. Satu tu cukup dah, dia tak berjalan dah unta tu. Jadi kata Abu Zar Al-Ghifari menyebut bahawasanya kalaulah aku kehilangan iqal unta aku, lawajadtu fil Quran, aku akan cari yang aku dapati dalam Quran. Itu tuan-tuan sekalian, mai yadulluni alaih, siapa yang menunjukkan aku datangnya? Al-Quran yang menunjukkan aku di mana nak cari iqal aku yang hilang. Kalau macam tu, tuan-tuan sekalian,
kalau kereta kita hilang, kalau apa sahaja yang hilang, kita boleh jumpa dalam Quran. Cuma ilmu kita terbatas sahaja. Sebenarnya ada dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan sekalian, berapa orang saya jumpa tu satu, oh Allah yarham Tuan Guru Haji Yahya di Bukit Pinang, Kedah. Saya pernah berguru dengan dia. Dia kata kalau orang yang alim Al-Quran, segala ilmu firasat ada dalam Al-Quran, segala ilmu dunia ada dalam Al-Quran. Sebab tu kata Imam Haddad, Al-Quran dia sebut mamba'i kullu ulum din wa al-akhirah, din wa dunia. Dia sebut, Imam Haddad katakan Al-Quran itu mamba tu mana tempat tumbuhnya ataupun tempat terbitnya, tempat terpancarnya segala kullu ulum, tiap-tiap ilmu, melengkapi tiap-tiap ilmu itu din wa dunia, ilmu agama ataupun ilmu akhirat. Itu kata Imam Haddad rahimahullahu ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, kalau macam itulah, begitu keistimewaannya Al-Quran ini tuan-tuan sekalian, maka kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, taraktu fikum amraini lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qal, ada mengandungkan bahawanya kitab Allah wa itratihi. Ini ada perbahasan ulama tuan-tuan sekalian. Bahawasanya ada beberapa riwayat daripada hadis tersebut menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Jika kamu pegang kepada dua perkara itu, nescaya kamu takkan sesat selama-lamanya. Ada menyebut yang pertamanya ialah kitab Allah, itulah Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua disebut wa sunnat Rasulih, dan sunnah ataupun hadis ataupun perjalanan hidup Nabi SAW. Bagi kita pegang kedua-dua ni, maka kita takkan sesat selama-lamanya. Abadan abada, dihuraikan abadan abada, takkan sesat selama-lamanya on the way perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah GPS kita yang hakikat. Inilah GPS kita yang hakiki, ialah Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Tuan-tuan sekalian, kalau kita pakai GPS kat kereta tu, kadang-kadang dia sesat juga, dibawanya terjun sungai. Kadang-kadang dibawanya kereta longkang. Saya pernah pergi satu tempat ceramah, saya pergi pakai kawannya GPS pakai. Nak ikut jalan, lepas tepi sungai. Masya Allah, ini kita nak ceramah di mana ni? Maka tuan-tuan sekalian, GPS yang manusia buat, dia takkan sempurna macam mana yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Maka tuan-tuan sekalian, yang satu riwayat lagi menyebutkan, dia kata Al-Quran atau kitab Allah wa itratihi. Itrati mana? Itra ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada habaibnya, daripada orang alim di kalangan ulama, di kalangan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tuan-tuan sekalian, saya dah dengar dah kata UPSI ni pernah panggil Habib Syekh Al-Asghar datang sini. Alhamdulillah. Itu sebenarnya sekarang kebangkitan, bahawa ini menunjukkan bahawasanya sekarang ni adalah akhir zaman tuan-tuan sekalian. Sebab tu berhati-hatilah kita. Hidup atas muka bumi sekarang ni, kena berhati-hati. Sebab kita dah masuk fasa yang terakhir kehidupan kita dalam dunia ni tuan-tuan sekalian. Bila itrah ataupun keluarga Nabi ni mula bangkit. Dulu orang tak kenal habaib, orang tak kenal sayyid, orang tak kenal habibnya, orang tak kenal. Sekarang sudah bangkit semula. Dunia dah sebut, mungkin dah sampai ke puncaknya, akan dikuasai oleh pendakwah-pendakwah ataupun ulama-ulama, ataupun kita sebut para salihin yang berpegang kepada perjalanan para habaib ataupun tarikat Ma'alawi ini tuan-tuan sekalian. Saya mana pergi pun saya akan sebut yang ini tuan-tuan sekalian. Sebab dalam satu hadis Nabi menyebutkan bahawasanya, saya ambil maksudnya saja tuan-tuan sekalian, bahawasanya ahli bait aku, kata Nabi, ahli keluarga aku seperti Sabinatun Nuh, seperti sampan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa naik dia selamat, siapa tak naik dia akan tenggelam. Maka ini tuan-tuan sekalian, kita ambil perjalanan ni untuk kita selamat sampai menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu di antara kelebihan yang ada pada Al-Quran tuan-tuan sekalian. Maka bila kita bersebut tentang
persoalan keistimewaan Al-Quran, maka kita kena sebut juga bahawasanya keistimewaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Kita zaman kita di sini di Malaysia ni, kalau kita sebut, ada tak orang yang menghatam Quran satu malam sekali, satu malam sekali, satu malam sekali, ataupun ada sampai 3 hari, 3 kali sekali khatam satu hari? Kalau saya sebut, tuan-tuan tak percaya tak bahawasanya kehidupan orang Tarim di Hadramaut, tempat saya belajar dulu, tuan-tuan sekalian, kalau setakat 3 kali khatam satu hari, 3 kali khatam, orang sana biasa. Kalau sekali khatam, itu lagi kebiasaan orang sana. Sekali khatam Quran, duduk sekali khatam di masjid, tak balik-balik, terutama bulan Ramadan ini, tuan-tuan sekalian, sekali khatam itu biasa, 2 kali khatam itu biasa, 3 kali khatam itu adalah perkara yang biasa bagi mereka, tuan-tuan sekalian. Di antaranya saya sebut Habib Zaid bin Yahya, guru saya, tuan-tuan sekalian. Dia menghafal seluruh 30 juzuk tu cuma mengambil masa tak lebih 3 bulan, tuan-tuan sekalian. Tak lebih 3 bulan menghafal Al-Quran 30 juzuk. Di antaranya ialah Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ini, tuan-tuan sekalian, kehidupan orang sana, sekali khatam tu mesti seolah-olah kata wajib di atas mereka. Tapi bukan wajib fardu ain. Ini wajib di atas mereka, wajib ariti di atas mereka menghatam Quran sekurang-kurangnya sekali khatam, tuan-tuan sekalian. Begitu dalam bulan Ramadan ini, maka kelebihan yang ada pada orang yang membaca Al-Quran. Saya ambil satu hadis yang diriwayatkan daripada Yazid bin Abi Hamid, menyebutkan bahawasanya, tuan-tuan sekalian, manis tazhar Al-Quran haffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi al-adhab wa in kana kafiraini. Kama Rasulullah SAW. Barang siapa manis tazhara, barang siapa istazhara, menzuhirkan. Mana belajar, maka zuhir pada dia Al-Quran. Belajar, zuhir pada dia ilmu Al-Quran itu, tuan-tuan sekalian. Khaffafallah, niscaya Allah Ta'ala meringankan akan abawaihi al-azab, akan meringankan kepada dua ibu bapaknya azab. Kalau ibu bapa dah meninggal dunia, maka Allah Ta'ala meringankan azab kedua ibu bapanya yang dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Wa in kana kafiraini, jika adalah bapaknya itu, ibunya itu orang kafir sekalipun. Ini riwayat hadis Nabi SAW, tuan-tuan sekalian. Maka bila sebut macam tu, kalau orang kafir pun diberi keringanan azab. Bukan dia yang baca, bersangkut dengan dia, anak dia yang baca. Allah Ta'ala angkat azab atau ringankan azab pada anak kedua-dua orang tua ataupun kedua-dua ibu bapa, walaupun kafir sekalipun. Apatah lagi, tuan-tuan sekalian, orang yang membacanya itu. Apatah lagi orang yang membacanya. Kalau pun ada auranya, kita yang baca, kemudian orang lain dapat manfaat, kita yang baca, orang lain dapat nikmat dia, tuan-tuan sekalian. Apatah lagi kalau orang tu yang membaca Al-Quran. Sebab itulah, ini peluang kita, tuan-tuan sekalian. Bulan Ramadan ni peluang kita untuk baca Al-Quran. Dan juga disebut dalam hadis Nabi SAW daripada Abdullah ibn Amr al-As, menyebutkan bahawasanya man qara'a al-Quran faka'annama udrijatil nubuwah baina jambaihi. Barang siapa yang baca Al-Quran, maka ternaiklah darjatnya seperti nubuwah min baina jambaihi, di antara dua lambungnya itu anak diibaratkan seperti nubuwah ataupun kenabian. Martabatnya sampai martabat kenabian, pahalanya seperti pahala kenabian orang yang baca Al-Quran. Illa annahu la yuha ilahi, malaikat dia tu tak diwahyukan. Orang baca Quran tu ibaratnya seperti Nabi, tapi tak turun wahyu pada dia aja. Martabatnya sampai peringkatnya Nabi, tapi bukan Nabi sebab dah turunkan wahyu. Peringkat dia, makam dia macam tu, tuan-tuan sekalian. Kemudian man qara'a al-Quran fara'a anna ahadan min khalqillah ta'ala a'tiya afdala mimma a'ti. Anak diberikan kepada siapa yang baca Quran, kemudian melihat anna ahadan, bahawasanya melihat ia akan bahawasanya seseorang itu min khalqillah, daripada makhluk Allah Ta'ala, a'tiya afdala mimma a'tiya faqad haqara ma faqad haqar. Ini menyebutkan, tuan-tuan, kadang-kadang orang baca Quran
Quran ni, ini maksud dalam hati ni, ialah Allah Ta'ala kasyafkan dia. Allah Ta'ala bukakan hijab dia. Orang yang ahli Quran ni, kadang-kadang dia bukakan hijab. Sampai nampak orang punya, mungkin nikmat orang tu, mungkin ada nampak kelemahan orang tersebut dan sebagainya. Dikasyafkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang yang baca Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah, tolonglah tuan-tuan sekalian, maka kita ambillah kefadilat Al-Quran ini juga, bahawasanya Al-Quran ini akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang bacanya untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran itu sendiri. Ini kadang-kadang kita tak mampu nak baca Al-Quran, apatah lagi nak khatamkan satu kali satu hari, semalam sekali khatam. Itu kemampuan kita terbatas. Saya paling boleh saya buat, tuan-tuan sekalian, dalam Ramadan paling saya boleh buat ialah 3 atau 4 kali khatam dalam satu bulan Ramadan. Itu pun bulan Ramadan saja. Sebab tu bulan Ramadan saya akan hadkan saya punya pergerakan dakwah saya akan hadkan. Kalau kita pergi memang kita tak sempat. Tapi kalau kita tengok berapa daripada kisah-kisah dari para salafus soleh dulu, di antaranya nanti saya sebut, ada orang yang ada macam pengajian tapi menghatamkan Quran 3 kali satu hari, tuan-tuan sekalian. Nanti saya sebut macam mana mereka diberi keberkatan umur, diberi keberkatan masa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya bandingkan, tuan-tuan sekalian, saya bandingkan masa saya duduk di Yaman dulu, saya duduk di Hadramaut dulu, baca Quran dah habis dah berapa juzuk, masih lagi ada masa kosong banyak untuk kita baca Quran, masih lagi. Ini menunjukkan adanya keberkatan waktu tersebut dekat sana, tuan-tuan sekalian. Tapi dekat sini, jalan sana jalan sini, pop, dah pukul 6.30 petang, jalan dah nak buka, jam 4 dah sampai tarawih, habis dah tarawih, dah habis dah, tuan-tuan sekalian, dah pergi tidur. Dah pusinglah sekitar itu saja kehidupan kita, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang pergi sana pergi sini, hantar anak sekolah, balik hantar anak sekolah, tengok jam dah pukul 8.30. Subhanallah. Kat sana saya baca Quran, boleh menuntut ilmu, boleh mengaji lagi, boleh belajar lagi, masih lagi ada masa kosong untuk kita murajaah dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Ini diberi keberkatan masih oleh Allah Ta'ala di tempat tersebut. Kita dekat sini ni, wallahu alam lah, mudah-mudahan mungkin ada pada satu orang diberi keberkatan masih oleh Allah SWT kepada mereka. Saya tanya kepada guru saya, saya kata, di Malaysia macam mana? Ada tak? Di Malaysia ni jarang-jarang. Kalau ada pun sembunyi-sembunyi saja orang baca Quran yang boleh khatam 1 kali sehari, ataupun 3 kali sehari ini, tuan-tuan sekalian. Ini kita dekat Malaysia ni macam tu keadaan kita. Sebab tu kalau kita tengok kat sini, kalau tak sampai Ramadan saja, isu besar mereka, berapa rakaatkah tarawih? Isu besar kita kat sini, berapa rakaatkah tarawih? Orang Hadramaut, tuan-tuan sekalian, sembahyang tarawih dia tak bising pun. Satu orang 120 rakaat, tak ada bising pun. Itu 120 tu orang biasa, orang macam saya biasa, orang biasa kat sana dulu. 120 rakaat. 120, orang yang agak naik sikit sampai 200, 240, tak ada bising pun. Tak ada satu pun, tak ada masuk dalam surat khabar berapa rakaat, tak ada bising pun. Tapi kita kat sini, Masya Allah, itulah isunya bila sampai Ramadan. Itulah disebut. Sampaikan tak ada masa kita nak buat benda lain, tuan-tuan sekalian. Asyik dah bahas macam manakah tarawih. Sedangkan tuan-tuan sekalian, kalau kita faham apa makna Ramadan itu sendiri, kita takkan buat sikit Ramadan, kita takkan buat sikit amalan kita, takkan buat. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Kalau umat aku tahu apa yang ada dalam Ramadan, nescaya umat aku mencita-citakan dalam setahun tu semuanya Ramadan. Tak ada Muharram, tak ada Safar, tak ada Rabiul Awal, tak ada mereka. Ramadan, bulan 1 Ramadan, bulan 2 Ramadan, bulan 3 Ramadan. Jenuh Ustaz kita puasa. Kalau reti, kalau faham, kalau tahu. Tapi oleh kerana kebatasannya ilmu kita berkenaan Ramadan tu, sebab itulah kita gaduh-gaduh. Saya tengok tuan-tuan sekalian di KL kat sini, tegak Tanjung Balik Seri Riba, saya tak tahulah macam mana. Saya dah lama tak balik sini, balik Seri Riba tu, orang Seri Riba kata, kamu anak siapa? Masya Allah, kita lahir kat sana. Dia tanya kita balik, kamu anak siapa? Masya Allah, ini tempat tumpah darah saya kat sini. Orang sini patut tanya saya, bila balik? Tak balik ke sini balik ke? Patut tanya macam tu. Ini kau anak siapa? Kampung kat mana? Asal mana? Allahu Akbar. Dah terbalik dah macam tu. Baik, tuan-tuan sekalian, jadi kalau kita tahu apa dalam Ramadan, kita akan memperbanyakkan amalan kita. Seolah-olah kata guru saya, Tuan
Dr. Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani dia menyebutkan 1 bulan, kalau kita punut untuk buat ibadat 1 bulan, cukup untuk mengcover kejahatan kita pada 11 bulan yang baki itu. Cukup. Cover balik. 11 bulan kita buat maksiat, kita buat perkara Tuhan tak redha, perkara Tuhan marah, yang kita buat terlajak, kita punya syariat, langgar syariat kita langgar tu, sebulan kita punut Ramadan itu tuan sekalian, maka Allah Ta'ala dah cukup untuk mengcover kejahatan kita. Pada bulan Ramadan kita buat ibadat bersungguh-sungguh. Lepas tu kat KL, saya tak tahu saya kat sini, kat KL tuan-tuan sekalian, minggu pertama nak parking kereta pun susah. Hari pertama saya pergi nak sembahyang di masjid Asy-Syakirin, di masjid dekat TV3 tu, di masjid Taman Tun Nazar tu, pada Tun tu. Saya pergi tu, tak ada tempat parking. Nak parking tak ada, sudahnya pergi masjid lain, pergi masjid lain. Nak parking pun susah tuan-tuan sekalian kat situ. Nak masuk minggu yang kedua, ini masuk 10 hari yang ketiga dah ni. Nak masuk bulan minggu kedua tu, Allahu Akbar, nak parking kereta api pun boleh. Tak ada dah, habis dah, tak ada orang dah. Kalau ada orang pun, masuk hari yang ke-8 tu, kosong lengang tuan-tuan sekalian. Lengang, macam saya semalam di Bukit Jelutong, Masya Allah, penuh. Masa nak sembahyang isyak tu penuh, kita kiri kanan jalan penuh. Anak sampai dekat 1 kilometer, 2 kilometer nak jalan kaki pergi masjid. Nak masuk 8, sunyi, lengang masjid. Macam tu besar, nampak kesan sangat bila tak ada orang. Nampak ini masalah kita hari ni. Tapi kalau saya tunjuk gambar di Masjid As-Segaf, di Masjid Ba'alawi, di Masjid Al-Haddad, di Tarif tuan-tuan sekalian, ini waktu yang sekarang ni, orang akan sembahyang tarawih melempah-lempah sampai tepi jalan. Terpaksa buat sejadah, terpaksa buat kain syah sendiri untuk lapik. Kau tak sembahyang tetek kambing. Sampai macam tu orang sana tuan-tuan sekalian. Ini tak wujud tempat kita. Sebab apa? Sebab environment kita, persekitaran kita tidak menggalakkan kita buat macam ni tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa betul ke Ustaz cakap ni, saya silakan. InsyaAllah kita buat rombongan pergi hantar buat pergi tarik. Tak ada masalah. Kita boleh tunjukkan macam mana kehidupan orang sana. Biasa je. Tapi kehidupan mereka disusun ataupun diatur oleh awliya, oleh ulama, oleh mufti dan sebagainya. Sehingga tuan-tuan sekalian, nak sukat tanah untuk buat rumah pun, mufti akan turun. Mufti akan datang sukat. Bukannya menjawab tanah, bukannya DO, SO dan sebagainya, tapi mufti datang. Ni tanah ni jangan langgar hak orang begitu begini. Dia sebut, Masya Allah, tabarakallah. Mufti bukan setakat berfatwa dekat sana, tapi mufti terjun untuk menyelesaikan persoalan dunia umat pada kita di sana tuan-tuan sekalian. Sampai sekarang, ini tak wujud tempat kita. Mufti kat kita ni hanya fatwa, bukan dengan agama saja. Itu pun fatwa orang lawan lagi pula tuan-tuan sekalian. Ini masalah kita ni. Dah fatwa dah, lawan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita bicara masalah tu tuan-tuan sekalian, masalah Al-Quran ini, bahawanya Al-Quran tu, Al-Quran syafi'un musyaffa'. Al-Quran tu syafi', maka dia yang akan mensyafaat kepada orang yang baca Quran. Kemudian musyafa', orang yang membaca Al-Quran boleh mensyafaatkan kepada orang lain. Orang yang baca Quran boleh mensyafaatkan kepada orang. Maknanya orang Quran itu sendiri mensyafaat orang yang baca Quran. Kemudian orang disyafaatkan Quran itu, dia boleh menolong orang lain pula tuan-tuan sekalian. Dia tolong orang musyafa' pula kepada memberi pertolongan kepada orang lain pula, orang yang baca Al-Quran itu. Kemudian wa mahillun musaddaq, bahawa dia adalah orang penunjuk jalan yang benar, penunjuk jalan ke jalan Allah Ta'ala yang benar, tak ada gelong, tak ada sesat tuan-tuan sekalian. Al-Quran itu sendiri, faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu imamnya, maka dia akan dipimpin hingga ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ja'ala khalfahu, dan barang siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, yakni tidak mempedulikan Quran, tak pernah baca Quran, tidak mempedulikan ajaran-ajaran Al-Quran, maka orang itu akan saqahu ilan nar, akan diseret oleh Quran itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan dewan ini tuan-tuan sekalian menjadi ahli Al-Quran, menjadi jilul Quran, ataupun generasi Al-Quran yang kita nak bahaskan tajuk ni pada hari ni tuan-tuan sekalian. Generasi terunggul ialah generasi Al-Quran. Baik, kemudian tuan-tuan sekalian, apa yang kita nak bahaskan dalam tajuk kita pada hari ni yang disebut jilul Quran ataupun disebut generasi Al-Quran adalah generasi yang terunggul. Yang panggil jilul tamaman, generasi yang sempurna, yang terbagus, yang terbaik. Apakah peranan dia? Bagaimana kita nak menzahirkan? Bagaimana kita nak menjadikan kita adalah jilul Quran?
Maka kata Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya nahnu ummatu iqra. Kita ni, kata Rasulullah kepada sahabatnya, kita adalah umat pembaca, umat yang membaca, ummatu iqra, anak umat yang baca. Maksud umat Quran ni ialah ummatul Quran. Yang dimaksudkan oleh Nabi, kata ulama-ulama bahasanya nahnu ummatu iqra. Kita ni adalah umat iqra, umat membaca. Disebut adalah ummatul Quran, yang membaca Al-Quran. Maka tuan-tuan sekalian, sebenarnya bila kita sebut jilul Quran, kita semua umat Muhammad adalah jilul Al-Quran. Boleh tak kita pisahkan kalau kita orang yang mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, boleh tak pisah kita dengan Al-Quran? Sama sekali tak boleh. Sebab kita, bila kita mengaku kita adalah umat Muhammad, kita mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruh Allah, tak boleh nak pisahkan kehidupan kita dengan Al-Quran itu sendiri. Sebab syariat itu datang daripada Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan sekalian. Ini sebab itulah hari ini kita nak bangkitkan balik generasi Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian, agar masyarakat kita menjadi masyarakat yang sempurna. Maka disebut oleh ulama dan bahaskan hadis ini, tuan-tuan sekalian, maka disebut bahawasanya adakah umat Muhammad itu semua sebut jilul Quran semata-mata mereka bernabikan Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad, bertuhankan Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama menyebutkan perselisihan pendapat mereka, tuan-tuan sekalian, seperti mereka berselisih pendapat berkenaan siapakah umat Muhammad. Ini disebutkan siapakah umat Muhammad. Kita bahaskan siapakah umat Muhammad. Maka umat Muhammad ini terbahagi kepada dua bahagi. Kita risau, tuan-tuan sekalian, hari ini kan, bahawasanya kadang-kadang kita bila fikir yang ini, kita takut kita ni betul-betul jadi umat Muhammad yang kata sataftariqu ummati ala 73 firqatan, dalam pecahlah umatku sebagai 73 puak, satu saja masuk ke syurga, yang lain semua ke neraka. 73 puak ni satu saja ke syurga, 72 lagi semua tujuh ke neraka. Tuan-tuan sekalian, kita bimbang kita masuk dalam golongan yang ke mana kita masuk ni. Nak golongan pertama tu atau golongan yang ketiga ni, golongan yang kedua ni? Yang kedua, yang ke-72 ke atau yang satu tu, tuan-tuan sekalian? Kita risau, kita bimbang ini berlaku, tuan-tuan sekalian. Baik, maka bila sebut umat Muhammad terbagi kepada dua itu, maka senang hati sikit bila guru saya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, guru yang sangat saya cintai, guru yang memimpin saya menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang saya banyak guru, orang Muslim riba ni, tuan-tuan sekalian. Saya orang Muslim riba ni, tuan-tuan sekalian. Jarang sangat ada anak mereka yang menuntut ilmu agama, jarang sangat orang Muslim riba ni. Saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu. Wallahu a'lam. Sampai saya balik pun, saya nak bercakap dekat masjid Selain Ribu tu pun susah nak diberi izin. Sedangkan saya dah tauliah. Bukan saya tak tauliah, tapi susah, tuan-tuan sekalian. Saya pergi ngaji pondok sana, ngaji madrasah sana. Orang Selain Ribu ada tak? Tak ada. Orang mana ada? Saya tengok masa saya ngaji dulu, ada orang Muslim satu, saya. Orang Tanya Ulim satu, ada satu orang Tanya Ulim. Siapa saya tak ingat dah. Tanya Ulim satu, Selain Ribu satu, Sungkai satu, Bido satu, Tapak satu. Ni Patang Padang. Semua satu. Yang Bido satu orang. Sekarang dia penguasa di Pejabat Agama Selain Ribu, Ustaz Fauzi Alias. Ni kita nak panggil dia pun boleh. Ada dekat Pejabat Agama Selain Ribu dia. Dia kawan saya masa mengi pondok dulu. Dia Bido. Kemudian dia Tapas seorang lagi. Sama Murad Abdul Razak, Ustaz Murad Abdul Razak, sekarang pensyarah di UiTM Melaka. Kemudian Sungkai seorang lagi. Ustaz Rosli Iskandar. Dia ada buka pondok di Masjid Lama Sungkai. Itu kawan-kawan saya dulu masa untuk ilmu dulu. Maka tuan-tuan sekalian, saya nak sebut di sini bahawasanya apa kita nak bahas tadi? Berkenaan dengan jilul Quran, umat Muhammad tadi. Jadi umat Muhammad ini, tuan-tuan sekalian, yang pertama disebut ummatud dakwah. Satu disebut ummatud dakwah. Dan yang kedua disebut ummatul ijabah. Ini dibahaskan oleh guru saya Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berkenaan 73 puak yang satu saja masuk ke syurga, 72 lagi masuk neraka. Maka umat Muhammad yang manakah masuk neraka daripada dua jenis ni, tuan-tuan sekalian? Bahawasanya hari ni kita bahaskan tajuk umat Muhammad ni, dibahaskan bahawasanya kita yang telah menerima Islam, yang telah menerima agama, yang telah mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai pesuruh Allah,
maka kita namakan ummatul ijabah. Mana ijabah tu dah menerima dah. Kita yang satu tu walaupun terpecah kita sekarang ni tuan-tuan sekalian, maka sebenarnya satu tu kita adalah ummatul ijabah. Jangan tarik, jangan kita buang ummatul ijabah ni, jangan. Maksudnya kita masih lagi orang yang mengucap syahadah. Ini minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata, bahawa tuan-tuan sekalian, selagi orang tu mengucap syahadah, selagi orang tu berkiblatkan Kaabah, selagi seseorang itu berpegang membaca Al-Quran 30 juzuk, mengakui Quran itu sebagai kitab Allah, maka kita kena akui dia adalah umat Muhammad yang ummatul ijabah. Kena mengaku dia orang Islam. Jangan kafirkan orang-orang yang berkiblatkan kepada Kaabah, yang membaca Al-Quran. Jangan dikafirkan tuan-tuan sekalian dalam masalah ini. Ini Masya Allah, kalau saya nak bahaskan bidang ini, bidang tauhid ni tuan-tuan sekalian, sehari suntuk kat kita ni tak selesai perbahasan kita pada masalah akidah kita sekarang ni. Akidah kita hari ni dalam keadaan seperti telur di hujung tanduk, bergerak sikit gugur kita punya akidah tuan-tuan sekalian. Ini soalan kita pada hari ini. Tak apa, itu bukan kita nak bahas. Kita buat masalah yang pula, nak bahas tentang tauhid tuan-tuan sekalian, nak bahas tentang akidah kita pada hari ini. Masya Allah. Jaga-jaga ni. Kita takut ni dah menular dah, dah berkembang biak dah, menyebabkan kita boleh jadi jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Minta lindung kita daripada Allah Subhanahu wa taala daripada demikian. Maka ummatul ijabah ialah umat yang telah menerima agama, dah menerima Islam, dah menerima iman. Itu ummatul ijabah. Dan ummatul dakwah tuan-tuan sekalian adalah umat yang belum lagi mengaku Allah sebagai Tuhan, Muhammad itu sebagai pesuruh Allah Ta'ala. Belum lagi. Dengan arti kata lain, mereka masih lagi golongan yang kufar atau golongan yang kafir dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata guru saya, bahawasanya umat mana yang kata umat yang disebut, yang kata umat nahnu ummatul Quran ni atau umat Iqra ni, maka disebutlah ummah yang disebut ummatul ijabah, umat yang telah menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, kata dia, an-nas allazi yahmilul Quran, yang menanggung Al-Quran. Fi man yahmilul Quran wa huwa jilul Quran. Barang siapa yang membawa Al-Quran dalam kehidupannya, maka dia adalah jilul Quran, dia adalah generasi Al-Quran. Barang siapa, ini kita punya takrif definisi jilul Quran. Siapa generasi Al-Quran itu? Generasi Al-Quran itu adalah umat Muhammad sekaliannya. Umum. Umat Muhammad sekaliannya. Bukan umat dakwah tu, tapi umat ijabah. Walaupun tak pandai baca Quran, sebenarnya dia adalah umat jilul Quran. Ini kita kena bertanggungjawab untuk kembalikan balik. Saya pernah pergi berdakwah di Miri, Bintulu, sampai ke pendalaman tuan-tuan sekalian. Dan di Kuching sendiri, saya dah himpunkan berapa 50-60 budak-budak. Ada yang langsung tak pandai baca Al-Quran. Bahkan paling susah tuan-tuan, ada yang tidak boleh bersyahadah sama sekali di Kuching, di Bintulu, di Miri dan sebagainya. Ini satu benda yang ajaib. Ini boleh berlaku sama kita ni, boleh berlaku macam tu. Sebenarnya tidak ajaib. Sebab apa? Sebab kita melihat hari ini agama sudah menjadi gharib, sudah menjadi terasing daripada kehidupan kita zaman ini. Ini tanggungjawab guru-guru agama, tanggungjawab ulama, tanggungjawab kita semua untuk kembalikan balik pada kekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, bila sebut macam tu, anak umat Muhammad tu bukan semua, ialah ummatul ijabah saja. Yang dikatakan umat dia panggil umat jilul Quran, ataupun umat yang dipanggil generasi Al-Quran. Maka tuan-tuan sekalian, kita nak menyebut bahasanya, Imam Haddad menyebutkan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam Quran tu, ma farratna fil kitab syai'. Aku tak meninggalkan dalam kitab tu, walau satu-satu pun aku tak tinggalkan. Semua aku dah masukkan dalam Quran tu. Kata Allah SWT, tuan-tuan sekalian, ma farratna fil kitab syai'. Sesuatu pun tak pernah ditinggalkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri, tuan-tuan sekalian. Inilah disebutkan bahawanya agama Islam itu agama sudah disempurnakan oleh Allah SWT. Tidak tinggal sikit pun dalam Al-Quran itu, walaupun seinci tuan-tuan sekalian tak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu taala di dalam Al-Quran itu, untuk kita menjadi ikutan, atau kita ikut menjadi panduan kita dalam Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian. Maka Al-Quran itu juga, kata Imam Haddad,
ala annahu al-bahrul muhit. Bahawasanya Al-Quran itu, kata Imam Haddad, ialah laut yang meliputi. Daripada laut itulah maka kita tertamutu, maka terpecahnya mana ilmu-ilmu yang lain. Daripada Al-Quran lahirnya ilmu geografi, daripada Al-Quran lahirnya ilmu kimia, daripada Al-Quran lahirnya ilmu genetik ataupun ilmu kajian hayat, daripada Al-Quran lahirnya ilmu-ilmu yang lain-lain. Apatah lagi ilmu agama, daripada Al-Quran lahirnya ilmu nahwu daripada Al-Quran, ilmu fiqh daripada Al-Quran, ilmu saraf daripada Al-Quran, ilmu mantik daripada Al-Quran dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita sini terbatas, kita punya ilmu kita terbatas. Maka tuan-tuan sekalian, kita naklah berpegang kepada yang disebut Al-Quran ataupun jilul Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian. Kalau macam tu, berapakah syarat kita nak jadikan kita sebagai generasi Al-Quran? Sebab kita macam mana pun, kita dah megang pangkat sebagai generasi Al-Quran, jilul Al-Quran. Kita dah pegang dah, tuan-tuan sekalian, sekarang ni. Habis macam mana kita nak mengatakan kita jilul Quran, sedangkan sifat jilul Quran itu tak wujud pada kita? Maka tuan-tuan sekalian, apakah sifat jilul Quran? Apakah yang perlu ada kepada generasi Al-Quran? Yang ada 3 perkara kategori yang terbesar. Yang terbesar ada 3 perkara. Yang lain-lain tu cabang furuk-furuk daripadanya. Nak lahirkan jilul Quran yang sempurna, maka tuan-tuan sekalian, maka kena ada 3 sifat ini yang paling besar, tuan-tuan sekalian. Iaitu yang pertamanya al-khawfu minallahi ta'ala, iaitulah kena bersifat takut kepada Allah Ta'ala sirran wa alaniyah, pada zahir, pada batin, tengah orang ramai, di belakang orang ramai, keseorangan, mesti ada takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak boleh nak menzahirkan takwa ataupun takut kepada Allah Ta'ala ni, maka mungkin perkara yang mustahil kita nak melahirkan generasi Al-Quran ini, tuan-tuan sekalian. Maka perlu apa kita nak zahirkan jilu alladhi al-khawfu minallah? Nak zahirkan macam mana generasi ataupun jil Quran yang takut kepada Tuhan? Perlu kepada guru yang murabbi, perlu kepada guru yang faham kehendak anak murid. Saya nak cerita, tuan-tuan sekalian. Kalau minta maaf kalau saya cerita ni, mungkin ada tuan-tuan mungkinlah, saya tak tahulah, hati tuan-tuan mungkin akan mengatakan, ustaz ni ta'assub sangat ke dengan guru dia, Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Orang nak kata apa dekat saya pun katalah. Nak kata saya ta'assub dengan guru saya pun katalah. Nak kata saya ni ekstrim dengan guru saya, katalah. Saya rela, saya redha, saya pasrah kepada tuan-tuan semua. Saya pasrah kepada Allah SWT. Ketika kami mula-mula masuk ke Darul Mustafa, sekarang Darul Mustafa dah peringkat universiti. Masih saya pergi dulu, masih peringkat pengajian tradisional. Mula buat halakah. Tapi sekarang lepas saya peringkat universiti. Saya pergi tu masih peringkat tradisional lagi. Saya pergi Yaman dulu pun, itulah kalau tuan-tuan panggil saya, tanya, ustaz ada sijil apa? Ustaz ada sijil apa? Ada master, ada PA, ada PhD je. Apa dia? Pondok Hafizullah tu mana-mana saya pergi apa. Tak ada lain dah. Panggil saya, ini saja. Anak pondok Hafizullah, insya-Allah. Anak saya pondok di Darul Mustafa juga, tuan-tuan sekalian. Saya pergi sana di Madrasah Darul Mustafa di sana. Dekat sana Habib Omar, masa kami mula-mula masuk Darul Mustafa, ini guru yang mursyid, guru yang boleh tunjuk kepada anak murid dia. Saya ingat patah-patah perkataan dia, tuan-tuan sekalian, pada ketika itu. Fatahtu abwab ilallah walakin antum la tubalun, kata Habib Omar masa ketika itu. Dia kata, aku dah bukakan jalan kamu menuju kepada Allah Ta'ala, tapi kamu semua tak nampak, kamu tak peduli. Kami masuk dipanggil semua orang. Masa tu tak silap saya, kami semua ada 46 orang. Itulah kali pertama orang Malaysia paling ramai pergi ke Darul Mustafa. Sekarang dah biasa dah, sekarang beratus-ratus orang Malaysia kat sana. Dan orang yang mula-mula bawa isteri, bawa anak-anak pergi sana, saya lah, tuan-tuan sekalian, orang yang mula-mula bawa anak saya pergi menyewa kat sana. Yang punyalah susah, panas terik, duit tak ada, nak pasang aircon, tidur pasal di luar rumah dan sebagainya. Orang Arab tak ada kelambu, kita pasang kelambu. Apa benda pula ni? Tapi tak apalah yang itu. Habib Omar kata, dipanggil kami 40 orang. Maka Habib Omar kata, kalau aku tengok muka-muka kamu,
Aku nak pilih kamu menjadi anak murid aku seperti mana guru aku memilih aku sebagai anak muridnya, maka kamu semua tidak layak. Inilah mula-mula perkataan Sayyidina Habib Omar, tuan-tuan sekalian. Kalau aku tengok muka-muka kamu, dia panggil seorang nama. Sampai nama saya, dia gelak. Sampai nama saya Azhar bin Hashim. Gom, bangun. Saya bangun. Dia gelak, ketawa. Pasal apa, tuan-tuan sekalian? Dia kata, hadzal isim laisal mawjud ar-rijal. Nama ni dekat orang lelaki, tak ada nama ni. Tak ada nama ni orang lelaki dekat Yaman, tak ada. Nama ni nama orang perempuan. Sebab nama Azhar tu mana bunga-bungaan. Kalau Zahrah satu bunga, mak saya nama Zahrah, anak saya nama Zahab, saya nama Azhar, bunga-bungaan. Maka tuan-tuan, dia kena pasal apa? Sebab tak ada nama ni dekat sana, tak ada nama orang lelaki, tak ada Azhar, tak ada. Azhar tu nama orang perempuan, dia kata. Siti Azhar kat sini. Siapa nak warna-warna anak dia Siti Azhar dia. Itu nama perempuan. Dia gelak. Tapi perkataan yang mengesankan hati kami semua ialah dia sebut, kalau aku nak pilih kamu semua menjadi anak murid aku seperti aku nak pilih, seperti guru aku pilih aku sebagai anak muridnya, nescaya kamu semua tak layak. Maka tuan-tuan sekalian, ini kerja Sayyidina Umar, mendidik sehinggalah kami jadi orang yang sempurna, ataupun jadi orang betul lah. Sebelum ni tak jadi orang lagi, tuan-tuan sekalian. Mungkin gambarannya saja orang, sifatnya sifat manusia binatang, mungkin sifatnya sifat jin, mungkin dalam hati itu mungkin ada khianat lagi. Tapi bila kami mengaji ke sana, betapa Habib Umar didik kami, dalam dan luar kami dididik. Ini perlu kepada jilul Quran, ini perlu kepada orang takwa kepada Allah. Kena cari guru yang benar-benar, yang boleh bawa anak murid dia kepada khauf billah. Macam mana Pak Ustaz? Mesti kena ada apa? Kena ada guru yang mursyid, dia tahu. Ini saya cerita guru mursyid ni tuan-tuan. Kalau saya kata nak anggap sebagai guru saya, Habib Umar guru mursyid, saya rasa boleh. Sebab banyak perkara-perkara yang ajaib-ajaib berlaku pada kami, pada saya khususnya, pada saya, bukan pada semua orang, tapi pada saya, tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kalau tahulah Habib Umar nak tegur, walaupun dia ada kat Yaman, tapi nak tegur saya kat sini, tuan-tuan sekalian, sampai berita teguran tu pada saya, tuan-tuan sekalian. Melalui apa? Itu di antara saya dengan dia je lah. Nak cerita tuan-tuan, nak cerita tu. Tapi sampai macam mana, macam mana kisahnya awliya illah, tuan-tuan sekalian, macam mana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jalani nak tegur anak murid dia Syekh Junaid Baghdadi, sedangkan mereka berada, seorang ada kat Syria, seorang ada kat Iraq. Tapi boleh ditegur, tuan-tuan sekalian, boleh ditegur kesalahan anak murid itu. Ini satu benda yang perlu kepada perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kata mustahil, Ustaz, ingat tak cerita macam mana Sayyidina Umar ketika mana jajahan takluk Sayyidina Umar dekat Mesir. Masa tu sungai ni tak mengalir. Jadi surut tak mengalir. Petani-petani kata, macam mana ni, kami nak tanam gandum, tak boleh sebagainya, air dah kurang ni. Umar tulis surat, nah, Gubernur Mesir, kamu ambil surat ni, kamu campak di sungai ni. Apa tulisan Sayyidina Umar kata, apa tulisan dia? Wahai sungai Nil, kalau kamu mengalir kerana kamu, jangan mengalir. Tapi kalau kamu mengalir kerana Allah, kamu mengalir. Itu saja tulis oleh Sayyidina Umar. Dia ambil Gubernur Mesir, ambil surat tu, dia campak di sungai Nil, akhirnya sungai Nil melimpah ruah. Adakah perkara ni perkara mustahil atas Allah? Tidak mustahil. Seperti orang dulu, kalau sebut macam ni, orang dulu tahun 40-an, 30-an, kalau sebut orang di Kedah boleh bersembang dengan orang kat Kuala Lumpur, dia tak diterima pada akal dia. Tapi sekarang kalau kita mustahil, tak mustahil. Bukan kat sini tu, satu jari kita dengan satu benda ni, tuan-tuan, kita boleh dapat berita sampai seluruh dunia. Kita dah dapat apa berlaku, tuan-tuan, secara terus menerus. Apa perkara mustahil? Cerita macam ni, dia kat Yaman, tegur saya kat sini, apa perkara mustahil? Tidak mustahil, tuan-tuan sekalian. Sebab tu nak cari guru mursyid untuk menjadikan orang yang khauf billah ini, kena ada guru yang mursyid, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita ni, tuan-tuan sekalian, walaupun kita mengaji, ramai dulu kawasan ngaji pondok dulu ni, depan tok guru pijak semut tak mati, tapi belakang tok guru pijak gajah pun gajah penyek, tuan-tuan sekalian. Apa maksudnya? Maksudnya depan dalam pondok dulu, Masya Allah waraknya. Di luar dulu, di luar pondok, macam-macam maksiat yang dia buat, tuan-tuan sekalian. Tapi seorang guru tu bukan guru mursyid, dia tak tahu. Dia tak tahu yang tu. Sebab tu zaman kita
nak cari inilah, kata tuan guru saya, anak Sayyidi Omar, tuan guru Haji Omar Zuhdi, dia menyebutkan, dia merasa pun Misbah Falah, bangun barangan, balik panjang, balik kedah. Itu pondok yang kedua saya mengaji tuan-tuan sekalian. Tuan guru Haji Omar Zuhdi, dia menyebutkan bahawasanya, kalau nak cari di Malaysia ni guru yang mursyid, seperti mencari gagak yang putih albino. Di antara gagak yang hitam, gagak hitam semuanya, di mana putih? Apa pernah jumpa tak? Ustaz pernah jumpa tak, Ustaz? Tak pernah. Siapa pernah jumpa? Macam itulah seksa nak cari guru mursyid zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Macam itulah susahnya. Maka sebab itu kena usaha untuk mencari, nak melahirkan jilul Quran ni. Nak kena sifat yang pertama ialah khauf billah. Mesti ada guru yang mursyidan, guru yang mursyid, yang tahu luar dan dalam anak ni. Nak dapat guru tu, kena ada latihannya pula. Masya Allah, latihannya bukan macam kita kat USI ni. USI ni 4 tahun, 4 tahun habis. Lepas tu biar. Lepas tu kerja lah dia. Habis dah lupa dah kat USI, habis dah lupa dah dia. Tapi guru yang mursyid, anak muridnya sampai ke akhirat yang akan pimpin tuan-tuan sekalian. Ini kat USI, minta maaf saya misalkan ni, kalau kat USI atau universiti lain, bila budak tu keluar, ada hubungan lagi tak? Habis. Kalau ada pun ditubuhkan alumni. Alumni itu ditubuhkan, itu pun tak sangkut dengan pentadbiran, dia tak boleh. Ini tuan-tuan perlu kita fikir macam mana. Dan yang kedua ialah sifatnya wa amila bima fil Quran, dan beramal apa yang ada di dalam Al-Quran. Inilah tuan-tuan sekalian, Sayyidina Umar Al-Khattab, dia tak hafal Quran. 4 sahabat ni tak hafal Quran. Abu Bakar tak hafal Quran, Sayyidina Umar tak hafal Quran, Sayyidina Osman tak hafal Quran, Sayyidina Ali tak hafal Quran. Tetapi mereka itu orang yang amila bima fil Quran, mereka yang beramal Quran. Sayyidina Umar Al-Khattab 2 tahun tuan-tuan sekalian menghafal